Okey, masukkan isi kedua. Selain itu, pengguna diingatkan supaya tidak membeli barangan keperluan pada sasaran akhir. Okey, nampak tak cikgu? Gabungkan dengan isi ketiga. Ya, dan gabungan isi ketiga iaitu membeli barangan keperluan semasa jualan murah pada luar musim perayaan. Okey. Apa penanda bacaan kita nak guna seterusnya? Nak kelas? Apa dia? Cadangkan? Boleh tak? Cikgu dah bantu kamu ni.我现在面前的是华为主打小姐姐人群的产品 nova 8 Pro。华为这次主要找了这个易烊千玺作为线上的代言，然后找了我给大家开箱体验，大家可以看出这个分量吧。然后我们首先来给它进行开箱，这次呢也是因为工程机没有膜了，直接当当，我们不看。保留一丝。这里有一枚66瓦的插头啊，这个挺妙的。华为给 nova 系列配了一个跟 Mate 40 Pro 相同的插头，连 Mate 40都没有赶上这枚插头。有一根数据线，然后有一个耳机，还有一个3.5毫米的转接线。我们现在来揭晓这款手机的有一点配色是antara langkah penjimatan dalam penggunaan ibu Arusha面上。 bajet keluarga. Selain itu, pengguna diingatkan supaya tidak membeli barang keperluan pada sasaran akhir dan membeli barang keperluan semasa jualan murah pada luar musim perayaan. Itu pengguna diingatkan supaya tidak membeli barang nova 8 Pro 它的正面是一块6.7英寸的。 非常大的屏幕了，我来跟 Mate 40对比一下，大家能看出这两块屏幕的差别。Mate 40它在6.5寸屏幕的基础上，它的重量是189克。屏幕上，nova 8 Pro 配备赫兹是目前最细腻的手机屏幕显示之一了。在 Okey, siapa dah siap? Okey, cikgunya dah siap. Tapi cikgu tak tahu berapa bilangan patah perkataan. Antara langkah-langkah, okey. Bolehlah, antara langkah-langkah ataupun langkah penjimatan pun boleh jugalah. Okey. Siapa nak baca kamu punya isi? Cikgu, boleh antara langkahnya tak? Boleh. Tak ada masalah. Tak. Okey, harap semua boleh buat tak ada masalah kan? Kelas, boleh saya serahkan kepada kamu kerja ni. Sekarang sudah nak pukul 6 dah. Nah, semua boleh buat nah? Boleh buat. Baik, cikgu. Tak ada masalah kan? Oh, apa ni Elvin? Sudah apa tu? Mengantuk
Ngantuk makan coklat, minum air ke apa ke. Okay? Nak buat macam mana? BM waktu last. Dia bagi semua BM last. I think sleeping already sleep already. Already Okay. Pergi basuh muka. sudah tidur sleeping. Jangan tidur. Pergi basuh muka. Okay? Last night saya lepas saya tidur. Kenapa just do finish? Apa ni? Kenapa tidak awalnya ni? Okay, tak apa. Saya harap kamu buat je lah, bagi siapkan. Okay, ada sedikit aktiviti kita. Kita ada lagi berapa minit lagi? 5, 10, 15, 45 minit lagi. Okay, sikit lagi aktiviti kita. Okay, ini kita buat dalam buku latihan tambahan. Okay, pergi ambil buku pendek tu. Okay. Okay. Pergi pada buku pendek tu. Pergi pada indeks dia. Tulis kemahiran membaca. Okey, latihan kemahiran membaca. Okey, tulis. Kemudian pergi muka surat baru. Okey, tulis hari ni hari Selasa. Okey, dan tulis tarikh. Tulis tarikh. Okey, tulis tarikh. Okey. Tajuk dia, kamu tulis tajuk. Lepas hari tarikh di bawah tu kamu tulis tajuk. Okey. Jangan lupa tulis tajuk. Okey, kemahiran membaca. Okey, apa yang perlu kamu buat hari ni? Kan bukan cikgu nak suruh kamu salin petikkan ni, tak. Kamu kena buat ini. Peta ITIN, peta pemikiran. Peta apa? Peta pemikiran. Peta ITIN. Okey. Peta buih kan? Bubble. Okey, yang tengah ni adalah tajuk dia. Okey, petikan dekat atas tadi kan. Petikan tu tentang ciri-ciri remaja yang cinta akan tanah air. Okey. Dan sini yang bulat-bulat lagi ni, yang kosong tu kamu perlu tulis ciri-ciri dia. Yang ni yang perlu kamu buat. Okey. Sekarang guna muka surat baru, buatlah, tak perlu bulat-bulat sangatlah. Guna tangan pun tak apa. Okey, kamu boleh buat secara melintang. Okey, buku kamu tu bagi dia melintang. Horizon. Okey. Melintang. Okey, sebelum tu kita tengok dulu. Apakah petikan? Petikan ni pendek saja. Dia pendek saja. Okey. Baca petikan di bawah dengan teliti. Okey. Okey, cikgu akan baca petikan ni. Jadi sebelum baca tengok arahan. Apa yang perlu kamu buat? Nyatakan ciri-ciri golongan remaja yang mempunyai semangat cinta akan tanah air dalam peta pemikiran. Okay, ini adalah kemahiran membaca dan mencari maklumat baru yang kamu dapat dalam petikan. Okay, sambil membaca, kamu cari ciri remaja yang cinta akan negara. Okay, ada 3 perenggan saja, sangat mudah. Okay, cikgu akan baca perenggan pertama. Kamu pun tengok pada skrinnya, pada petikan ini. Pada masa ini, okay. Kamu boleh juga belajar guna macam ni untuk buat karangan pendek ataupun karangan panjang lah. Pada masa ini, ramai yang mempersoalkan semangat cinta akan tanah air dalam kalangan generasi muda. Generasi muda kamulah generasi yang muda, golongan muda. Okay. Ada yang menganggap golongan muda sudah tidak mempunyai rasa cinta akan tanah air kerana mereka dilahirkan dan membesar selepas negara mencapai kemerdekaan. Ini statement ataupun pernyataan yang dibuat. Betul ke? Adakah generasi muda sudah tidak begitu cinta akan tanah air kerana mereka ni lahir dan membesar selepas negara merdeka? Okey, betul ke tak? Okey, kamu tengok perenggan kedua pula. Bagaimanapun, selalunya kalau bagaimanapun dia agak bertentangan kan di sini. Tidak dinafikan bahawa masih ramai golongan remaja yang mempunyai
rasa cinta akan tanah tumpah darah mereka. Dan sikap ini sangat menebar dalam jiwa mereka. Okey, maksudnya di sini tak betul. Dalam penyataan pada perenggan pertama tu, okey, dinafikan pada perenggan kedua. Maksudnya tak 100% betul lah. Masih ada lagi golongan remaja ataupun generasi muda yang mempunyai rasa cinta kepada negara. Okey. Apa yang mereka ni buat? Okey, contohnya apakah ciri-ciri remaja ini? Apa yang remaja ini buat? Okey, kita sambil baca sambil cari isi. Apabila sambutan ulang tahun kemerdekaan negara diadakan, mereka turut bersama-sama menyertai perarakan dan sebagainya. Ini kamu boleh tengoklah pada sambutan kemerdekaan. Okey, ada generasi muda yang terlibat. Jadi di sini menunjukkan penyataan yang remaja tidak mempunyai semangat cinta tu tak 100% betul lah. Okey, isi. Okey, mereka juga tidak akan memburuk-burukkan negara sendiri. Jika mereka berada di luar negara, mereka berusaha melonjakkan nama negara dengan berbagai cara. Melonjakkan maksudnya menaikkan nama negara kita di mata dunia. Terutama apabila mereka berada di luar negara. Remaja yang mencintai tanah air akan berusaha memajukan negara. Itu tugas kita sebagai warga negara, terutamanya golongan muda. Dan tidak akan melibatkan diri dalam gejala yang tidak sihat. Okey, apa dia gejala tidak sihat? Terlibat dengan dadah. Okey, terlibat dengan apa lagi? Merokok, apa lagi? Aktiviti-aktiviti yang tak sihat. Yang apa maksudnya di sini? Kerosakan moral. Okey, yang tidak memberi faedah. Okey. Itu maksudnya. Okey kelas, dapat tak ciri-ciri dia? Apa ciri-ciri remaja punya semangat cinta akan negara ni? Siapa dapat? Yang mana ciri dia? Okey, perenggan pertama tak ada, perenggan kedua. Apa ciri dia? Ciri golongan remaja yang mempunyai semangat cinta akan negara. Perenggan kedua, ada isi tak? Siapa dapat? Dapat, tolong baca ayat tersebut. Pak ni, kamu nak buat peta writing ni? Kelas? Sudah tidur Mereka lah. turun bersama-sama menyertai perarakan dan sebagainya. Okey, betul, Licha. Ini isi satu. Okey, jadi letak. Okey, yang kedua, perenggan yang ketiga. Mereka juga tidak akan memburuk-burukkan. Apa dia perenggan ketiga? Perenggan ketiga? Siapa dapat? Memburuk-burukkan negara. Say something bad about your country. Mereka tak buat benda ni. Okey, mereka memperkenalkan negara kita lagi. Isi ke tak? Ni juga isi tau. Isi kedua. Okey, isi ketiga siapa dapat? Mereka berusaha menonjolkan nama negara dengan berbagai cara. Ya, betul. Lagi? Remaja Ada yang tak? mencintai. Ya, dia dapat? Dapat ke siapa? Remaja. Siapa ni? Okey, betul. Itu semua isi. Perenggan akhir tu semua isi. Semua isi. Okey, ni dia. Kamu masukkan isi, kamu tulis macam ni. Yang tengah ni adalah tajuk dia. Ciri-ciri remaja yang cinta akan negara. Yang ini masuk isi 1, isi 2, isi 3, isi 4, isi 5. Kamu masukkan. Okey, kamu boleh buatlah secara melintang dalam buku kamu. Okey, ni jawapan dia, ni dia. Okey. Masukkan saja. Okey. Boleh Isi 1. Isi 2. Isi 3. Dia sampai remaja yang cerita mengarahkan kuasa. Okey, ni isi 4 masuk di sini. Silap.
Usaha memajukan negara. Dan isi 5. Ni. Tidak melibatkan diri dalam gejala yang tidak sihat. Okey, cikgu masukkan dalam grup. Okey, cikgu dah bagi isi. Masukkan dalam sekejap. Cikgu nak sebelah. Okey, masukkan dalam ni. Peta item. Okey, kamu buat 5 lah isi nah. Okey, masukkan. Siap, sekejap je. Okey. Nak cantik tulis dulu. Dan baru bulat. Tak perlulah besar-besar sangat. Kamu bajet. Adjust. Ataupun sesuaikan dengan muka surat kamu tu. Okey, ada apa nak tanya tak? Kita sampai 6.30 ni. Hari ni kita buat cari isi penting sahaja. Ni kemahiran membaca. Sebenarnya. Kemahiran membaca dan kemahiran berbahasa juga. Kalau kamu faham bahasa tersebut, perkataan tersebut, kamu akan dapat kenal pasti isi. Okey? Kamu nak buat kemudian ke kelas? Kelas, kamu nak siapkan ni ke nak buat kemudian? Sekarang ke kemudian? Sekarang. Nak buat sekarang. Okey, nak buat sekarang buat. Sebab cikgu pun ada aktiviti lagi. Satu lagi aktiviti. Tapi aktiviti ni macam mana? Tulis isi penting je. Tak perlu tulis kat ringkasan. Isi penting sahaja. Kita ada setengah jam je lagi. Okay, hari ni kamu punya kelas, apa dia hari ni kamu? Kontu. Bahasa Inggeris, moral. Bahasa Melayu. Esok kamu ada sains, bahasa Cina, RBT. PJ tak ada kelas PJ kan? Mana ada kelas PJ nah? Oh, ada. Ada. Ada hari Khamis ah. Kamis. Okay. Kelas bahasa yang paling banyak 1 minggu 3 kali. Siap? Kalau siap boleh tunjuk cikgu satu tak? Hasil kerja kamu. Boleh rujuk dalam grup. Saya juga sudah hantar gambar. Yang penting tulis hari, tarikh, indeks. Sampai nanti hantar buku nanti indeks tak cukup. Dia boleh kelas? Masukkan saja, senang saja. Ada 5, kamu masukkan dalam peta buih itulah. 能显示 Lengkapkan peta buih itu, cikgu sudah tulis satu tajuk dia. Dan kamu lengkapkan isi dia saja. Ciri rajanya cinta akan tanah air. Cinta akan, benci akan. Ini kesalahan bahasa lah. Cinta akan, benci akan, suka akan. Okay, aktiviti kita seterusnya adalah dalam latihan tambahan. Okay. Biasalah kamu tulis indeks ya. Indeks je tulis latihan ringkasan, tulis tarikh. Pergi pada muka surat baru, tulis hari, Selasa, tarikh 18 Mei. Okey.
Dan di bawah dia, tajuk dia, okey, tajuk dia latihan ringkasan. Okey, tajuk. Buat tajuk dia. Latihan ringkasan. Okey. Kemudian di bawah dia kamu tulis, di bawah tajuk, okey. Isi-isi penting. Isi-isi penting ringkasan. Okey, di sini tambah. Okey, isi-isi penting ringkasan tu tajuk dia. Di bawah tajuk tu, apa yang perlu kita buat aktiviti kita adalah mencari isi penting ringkasan daripada petikan. Yang ni cikgu nak bincang je dengan kamu. Okay, siap lagi? Betul, I think. Apa ni? Cari golongan remaja. Betul, dia dapat cikgu. Saya boleh lift tak? Kenapa, Leonardo? Jika saya tiba-tiba keluar, maksudnya bateri telefon saya sudah habis. Okey, dia dapat. Okey. Macam mana nak buat aktiviti ramai tak ada? Cikgu, kamu tengok atas. Okey. Apa ni? Komputer saya wifi dengan. Betul. Itu masalah komputer. Macam tu lah yang kadang-kadang cikgu hadapi. Betul tak? Ciri apa? Okey. Hari ni saya sangat letih. Nanti ada tuition lagi. Ciping. Nampak macam mana? Saya pun sangat letih. Saya mengadap laptop daripada semalam. Good luck. Senang saya terdapat balas good luck. Good luck for you ya. You kena ambil sesuatu untuk menyegarkan balik badan kamu. Hari ni sudah tuition 6 jam. Sangat rajin lah kamu. Musim ni pun pergi tuition lagi kah? Okey, macam mana kelas? Sekarang pukul ni. Okey. Sekarang kamu nak buat offline ke apa? Kamu nak buat offline. Saya ada lagi tugasan. Okey. Saya hantar nak buat offline. Okey, saya hantar petikan ini. Saya snap lah gambar petikan ini dalam grup. Tugas kamu hanya perlu cari isi penting dan tulis isi penting itu dalam isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tu dalam buku latihan tambahan. Kalau semua GC, saya tak hantar kat GC. Okey, kalau hantar kat GC payah. Saya hantar dalam grup. Okey, saya hantar dalam grup WhatsApp. Boleh? Kalau semua setuju, kita buat offline sekarang. Tapi kamu kena hantar hasil kerja. Hantar dekat sini, dekat grup WhatsApp. Siapa yang dah siap? Saya tak Cikgu mahu. hantar pada grup lah. Hantar dalam grup WhatsApp. Siapa siap hantar dalam grup WhatsApp di sini? Sebab kalau GC saya payah nak buka sana GC pula apa semua kan. Kalau grup WhatsApp saya buka dalam handset saja. Cikgu hantar semua kerja hari ini ya? Tak perlu. Hantar yang ini saja. Yang cikgu akan hantar ini. Latihan ringkasan, tapi saya tak nak kamu buat ringkasan yang lengkap. Saya cuma nak isi penting. Okey, sekarang saya akan hantar ini. Okey, sekejap. Okey, kamu baca petikan ini. Okey, tajuk dia adalah syarat-syarat menjadi, okey, baca tulis sebab okey. Ringkasan tentang syarat menjadi pemandu pelancong. Okey. Ini. Okey, jadi kamu kena tahu apa dia syarat-syarat menjadi pemandu pelancong. Jadi cari isi penting tentang pemandu pelancong. Faham tak pemandu pelancong apa? Kelas? Faham lah? Syarat-syarat tu. Apa? Bagaimana nak menjadi pemandu pelancong? Okey. Apakah syarat dia? Pemandu pelancong adalah satu kerjaya. Okey?
kerjaya sebagai pemandu pelancong. Satu kerjaya. Dia perlu ada lesen tau. Kamu tahu tak? Saya akan hantar. Okey. Harap jelas. Nak buat ringkasan ni lah cikgu. Tak perlu buat ringkasan. Kamu hanya perlu tulis isi penting sahaja. Isi Boleh tak? penting saja. Ya. Isi penting sahaja. Okey, sekejap saya snap. Okey. Okey, saya snap. Petikkan dulu. Okey, harap kamu besarkan lagi lah dalam tu nanti. Okay, saya sudah hantar. Petikan ni ada 4 perenggan. Okey, boleh harap boleh baca lah. Okey, 4 perenggan. Cari dan tulis isi penting saja. Okey, kamu kena tulis isi penting macam ni. Okey. Okey, tulis isi penting berapa. Tugas kamu cari isi penting dan tulis saja. Okey. Nanti cikgu akan hantar jawapan untuk kamu cek. Okey, untuk kamu semak. Boleh kelas? Boleh tak? Boleh cikgu. Okey, sebelum tu kalau nak baca boleh baca dulu kat sini. Sebelum cikgu kita keluar. Sekejap lagi saya bagi lagi 5 minit. Kerjaya sebagai pemandu pelancong negara ini mempunyai masa depan yang cerah. Khidmat pemandu pelancong sangat penting dalam industri pelancongan kerana mereka memegang peranan untuk mempromosikan negara kepada dunia luar. Okey, itu tentang tugas pemandu pelancong. Okey. Yang kita nak cari adalah syarat menjadi pemandu pelancong. Peluang untuk menjadi pemandu pelancong terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Okey, jadi semua orang boleh. Sebaiknya, okey, yang berdisiplin, bijak, ramah, lancar komunikasi, minat yang mendalam. Hal ini demikian kerana bidang ini sangat mencabar. Mereka juga diisyaratkan mengikuti kursus pelancongan. Nak jadi pemandu pelancong kena mengikuti kursus pelancongan. Di mana? Di pusat pengajian tinggi awam, di pusat pengajian tinggi swasta. Di bawah selian. Selian ni pemantauan lah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Serta lulus kertas peperiksaan. Okey, perlu mengikuti kursus dan perlu lulus. Okey, dengan agregat yang telah ditetapkan. Agregat tu macam grade lah. Okey, ataupun point yang tertentu lah. Okey, tengok perenggan ketiga. Selain itu, calon mestilah berusia 18 tahun ke atas. Okey, syarat dia mestilah 18 tahun ke atas. Sihat tubuh badan, tak mempunyai rekod jenayah. Okey, kebolehan menguasai lebih daripada satu bahasa menjadi kelebihan. Okey. Calon juga digalak mempelajari sejarah sesuatu tempat. Okey, supaya dapat menerangkan fakta penting yang berkaitan dengan tempat tersebut secara tepat dan jelas kepada pelancong. Setelah itu calon wajib memohon. Okey, perlu ada lesen memandu pelancong Malaysia. Ini terpaksa ni. Sepanjang rapat ni. Okey. Tapi sebab saya buat apa ni? Ni. Okey, rapat nah. Pemandu perlu ada lesen tak? Lesen pemandu pelancong Malaysia. Lesen ni daripada mana? Kementerian Pelancongan. Okey. Okey. Saya pun tak tahu sebenarnya ada lesen tak? Pemandu pelancong ni perlu ada lesen. Okey. Maklumat tentang kerja pelancong boleh diperoleh melalui internet di Kelas Akhbar. Kerja ini menjanjikan pelbagai ganjaran yang menarik. Ini isilah. Okey, jadi isi ada perenggan ketiga, ketiga, kedua. Okey, tengok perenggan kedua, ketiga. Okey, dia ada perenggan kedua dan ketiga saja. Okey? Okey, kelas? Boleh Faham tentang petikan tersebut? Okey, kalau tak ada apa, boleh keluarlah kita buat secara offline saja. Nanti cikgu akan hantar jawapan dan kamu tulis, cek, semak jangan dengan apa yang kamu sudah kena pasti tu. Okey? Semak dengan jawapan cikgu. Boleh kelas? Hello? Boleh Okey cikgu. Okey, baik. Bye-bye, saya sakit kepala Abigail. Oh, tak apalah. Okey, take care. Jaga diri semua. Okey, jaga kesihatan Saya boleh send boleh. Okey. Baik, yang penting hantar kerja cikgu.
Okey, baik ah. Buat Baik, secara Cikgu. offline saja. Okey, baik. Jumpa kamu hari Khamis pukul 10.30